Ayah. Andika, sudah beberapa purnama aku tidak ketemu kau. Tok Ayah tersenyum menyambut kedatangan salah seorang orang kuat puak rubah itu. Andika datang bersama Jago dan beberapa orang anak rubah yang lain. Sampai di tengah-tengah ruang, semuanya berhenti kecuali Andika yang terus berjalan rapat ke tempat duduk Tok Ayah. Tangan Tok Ayah disalami dan dikucup seperti seorang anak mencium tangan bapanya. Kemudian, Andika mengundur beberapa langkah untuk menyertai Jago dan yang lain-lain. Markas sebenar Tok Ayah tidak diketahui umum, termasuklah Andika sendiri. Gerakannya senyap dan sukar dikesan. Kali ini, Tok Ayah yang mengkhabarkan sendiri kepada Andika bahawa dia bakal lalu di sekitar wilayah Kepayangan untuk suatu urusan. Maka Andika pun datang menziarahi ketuanya itu. Aku berjaya menangkap pengamal ilmu hitam yang boleh mendatangkan keuntungan kepada puak rubah, Tok Ayah, kata Andika. Tok Ayah seakan-akan tidak berminat akan laporan tersebut. Orang yang dikenali sebagai ketua puak rubah itu bertanya hal yang lain. Sudahkah kau membuat apa yang aku katakan tempoh hari, Andika? Andika mengangguk. Dia berpaling ke arah Jago. Lelaki sasih itu pun menghulurkan sebuah labu sayung kepada Andika. Dengan itu, Tok Ayah mengarahkan semua orang yang berada di situ untuk keluar. Mereka berdua bakal membicarakan hal rahsia yang hanya dikongsi dengan orang-orang yang teratas puak rubah. Kali ini, perbincangan ini hanya melibatkan Andika sahaja. Apabila semuanya sudah keluar, Andika mendekati tempat duduk Tok Ayah dan menyerahkan bekas air tembikar itu. Tok Ayah membuka penutupnya. Dia mengintai ke dalam. Terlihat cecair merah pekat di dalam labu sayung yang diberi oleh Andika. Kambing hitam? Tanya Tok Ayah. Andika mengangguk. Kambing hitam lengkap dengan ciri-ciri seperti yang Tok Ayah minta. Tok Ayah tersenyum. Bagus, kau anak yang patuh, Andika. Suatu hari nanti kau akan menjadi manusia yang hebat dan masyhur. Walaupun dipuji sebegitu, Andika tidak terlalu gembira. Senyumannya seperti dipaksa-paksa. Tok Ayah perasan akan air muka anak muda itu. Mengapa, Andika? Tanya Tok Ayah. Tiada apa-apa, Tok Ayah, jawab Andika. Tok Ayah bangun dari tempat duduknya. Dia berjalan merapati Andika sambil menyilangkan tangan ke belakang tubuh. Kini mereka berdiri pada jarak 3 langkah sahaja dari satu sama lain. Tok Ayah berkata, aku tidak omong kosong, Andika. Aku memang melihat kau bakal menjadi seseorang yang hebat suatu hari nanti. Kau bakal terkenal di seluruh Nusantara, kaya dan berkuasa. Andika tersenyum tawar. Aku tidak berminat akan semua itu, Tok Ayah. Aku hanya mahu kekuatan. Tok Ayah faham akan maksud Andika. Dia berkata, kau masih terlalu lembut, Andika. Kau belum bersedia. Aku perlukan kekuatan kekal itu, Tok Ayah. Andika mengeluarkan keris daripada bengkongnya. Khadam pada keris ini memberikan kekuatan kepada aku. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga kelemahan terbesar buat aku, Tok Ayah. Jika keris ini hilang, aku akan lemah. Tok Ayah berjalan kembali ke tempat duduknya. Nafas suaranya dihela sambil melabuhkan punggung. Dia berkata, setiap manfaat ada pengerasnya. Tiada apa yang percuma. Aku tahu kau mahukan kekuatan yang kekal, namun kau belum bersedia. Andika membalas, Tok Ayah, kau berikan aku mengepalai puak rubah untuk seluruh wilayah Kepayangan. Alangkah lemahnya puak rubah ini jika kekuatan ketuanya boleh luput hanya dengan hilangnya keris daripadanya. Dengan kekuatan kekal, aku boleh menjadi ketua yang lebih baik. Bersabar, Andika. Kau masih belum mampu. Aku sudah bersedia, Tok Ayah. Dalam keadaan terdedah kepada kelemahan nyata begini, kekuatan aku mudah diperkotak-katikan. Tok Ayah bertegas, jangan tamak, Andika. Andika terdiam.
Itulah pertama kali Tok Ayah meninggikan suara kepadanya. Walaupun Tok Ayah hanya bertegas, hal itu merupakan sesuatu yang baharu buat Andika. "Maafkan aku, Tok Ayah," ujar Andika. Wajahnya jelas menunjukkan ketidakpuasan hati. Perlahan-lahan Tok Ayah berkata, "Andika, pengeras untuk hal itu amatlah besar. Kau perlu mengorbankan perkara yang kau sayang. Pengeras yang ini memakan darah manusia. Bersabarlah, Andika. Aku tahu bila masa yang sesuai untuk kau. Setakat ini, teruslah beramal dengan amalan yang aku turunkan. Suatu hari nanti, masa kau akan tiba." Andika merengus, menghembuskan nafas tidak puas hati. Dia mengangguk. Kerisnya diletakkan ke lantai. Kemudian Andika terus menapak menuju keluar. "Andika!" tempit Tok Ayah. Langkah Andika terhenti membelakangi Tok Ayah. "Kalau kau pergi dari sini, sampai bila-bila kau tidak akan kuat," Tok Ayah mengugut. Lama Andika hanya berdiri. Terniat di hatinya untuk meninggalkan keris yang ditiupkan khadam oleh Tok Ayah itu, lalu mencari kekuatan daripada pawang lain. Jika putera Aradhana Sastra pun memelihara khadam sepertinya, maksudnya ada sumber ilmu hitam lain di luar sana selain Tok Ayah. Perasaannya bergelojak, terlintas di minda Andika. "Tidak mengapa, aku akan buktikan kepada Tok Ayah yang aku sudah bersedia dengan jalan yang lain. Akan tetapi kewarasannya pantas membolakkan niat itu. Jadi dia teruskan, boleh jadi hal ini dianggap seperti berpaling tadah kepada Puak Rubah. Andika tidak mampu untuk membuat musuh dengan Puak Rubah dalam keadaan dia memerlukan kekuatan Puak itu. Dia tersedar tindakannya tadi sudah terlalu mengikut perasaan." Setelah beberapa ketika, Andika berpatah balik lalu mengambil semula keris yang ditinggalkan. Keris itu dicium dan disisipkan kembali ke bengkung. Tok Ayah tersenyum. Dia tahu Andika tidak akan sanggup meninggalkan kekuatan itu selepas merasai nikmatnya. Mudah sahaja Tok Ayah memaafkan tindakan yang terlalu mengikut perasaan oleh anak emasnya itu. Namun dia memberi amaran. "Hanya sekali sahaja lagi kau biarkan keris kau jauh daripada tubuh kau, kau akan hilang kesaktian selama-lamanya. Khadam itu tidak akan pulang." Andika tidak membalas. Dia hanya mengangguk sambil berdiri tegak di hadapan Tok Ayah. Tok Ayah memberi nasihat. "Bersabarlah Ananda. Suatu hari nanti aku akan bawa kau bersua dengan sesuatu yang boleh beri kau kekuatan kekal." Sekali lagi Andika mengangguk. Dia merabati ayat Tok Ayah dan mengucup tangan ketua Puak Rubah itu. Kemudian dia terus memusingkan badan lalu berjalan keluar. Sambil melihat Andika yang sedang berjalan menjauhinya, Tok Ayah berbicara seorang diri. "Sabar sedikit sahaja lagi Andika. Kelak aku akan bawa kau berjumpa dengan Khadam Azazil."